boleh kita dah masuk waktu katalah kita naik kapal terbang pukul 2, kita sampai lagi 2:30, kita pun nak semayang atas kapal terbang. Maksudnya saya nak semayang kapal terbang, semayang kapal terbang senang sikit, duduk lagi turun ke bawah, lagi nak kena berdiri, tak boleh. Dia lakukan hal itu kerana dia mampu untuk berdiri. Dan dia balik kepada hadisnya. Hadis ni kita telah bahas sebahagian bab-bab di dalam hadis ni tentang merendahkan bagaimana isyarat di dalam solat. Dan kita telah bahaskan macam mana kalau satu orang itu mampu duduk, tak mampu berdiri, mampu duduk, dan semua pendetailan itu kita telah bahaskan pada kuliah yang lepas. Cuma saya nak sebut beberapa hal yang mungkin untuk orang-orang yang orang yang bermusafir. Kadang-kadang yang tak boleh sempurnakan solat ni bukan saja orang sakit, tapi juga kadang-kala membabitkan orang yang naik kenderaan. Contohnya orang naik kapal terbang, naik kapal pada zaman dulu. Naik kapal pada zaman dulu. Kalau kapal tu macam besar, mungkin dia boleh berdiri tak kapal tu. Solat macam biasa, macam kita duduk naik cruise, kita boleh solat. Tapi kalau kapal tu kecil, macam mana satu orang nak solat di atas kenderaan yang seperti itu? Ataupun seperti kapal terbang, ataupun kereta api. Kalau kereta, kita naik, bila nak sembahyang fardu, kita wajib berhentilah. Sebab kalau tidak, tak dapat menyempurnakan solat. Wa idza amartukum bi syai' fa'tu mastata'tum. Kan? Apabila Allah perintah sesuatu, kita datangi dengan kadar kita mampu, dan itu kita mampu. Berhenti kereta kita mampu. Jadi kita kena berhenti. Sembahyang sunat, nawafil, kita boleh buat di atas kenderaan. Tapi sembahyang fardu, naik kereta, kita kena berhenti. Tapi kalau kereta api, kita tak boleh kata habang kat driver depan berhenti saat. Kan? Aku nak sembahyang kau. Kereta api ni laju, tak boleh nak berdiri. Demikian juga kapal terbang. Juga kalau kita naik bot ataupun kapal, bergerak di laut, macam mana? Dan ini menimbulkan perbincangan di kalangan ulama. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi, dan dia mensahihkan hadis itu dan disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi, tapi sebahagian pengkritik hadis seperti Al-Albani mempertikaikan beberapa rawi yang ada di situ. Cumanya dalam riwayat itu daripada Ibnu Umar, apabila su'ilan Nabi SAW, ditanya Nabi SAW anis salati fis safinah, tentang salat di atas kapal, sembahyang di atas kapal. Kaifa usalli fis safinah, macam mana aku nak sembahyang atas kapal? Nabi SAW kata, salli fiha qa'iman illa an takhaful gharq. Kamu sembahyang di atas kapal itu dalam keadaan berdiri, melainkan jika kamu takut tenggelam. Artinya apabila kita naik kenderaan, kita sembahyang fardu, kita wajib sempurnakan salli qa'iman. Hendaklah kamu sembahyang berdiri. Fa illam tastati', jika kamu tak mampu, barulah kamu duduk. Kalau kita naik kapal terbang tu ada tempat untuk kita solat berdiri. Biasanya Saudi Air, ataupun biasanya kalau kita naik bisnes ataupun first class, kita boleh ada ruang untuk kita sembahyang berdiri. Kita wajib berdiri. Kita tak boleh malah nak berdiri belakang, sembahyang di tempat duduk aku. Tak boleh. Sebab kita mampu berdiri. Jika kita mampu berdiri di tempat kita tu, kita kena berdiri. Kerana asalnya kita hendak wajib berdiri, melainkan kita tak mampu. Dia ada beberapa keadaan untuk orang yang solat atas kenderaan. Kita ambil kapal terbang lah, ataupun kapal, ataupun kereta api laju, ataupun seumpamanya yang tak boleh berhenti. Kalau kapal yang besar tu tak timbul masalah. Kita boleh naik, kita boleh menghadap kiblat, dan kemudian kita boleh berdiri.
Tapi kalau kita tahu kalau kita naik kapal terbang ni, pertama kita mungkin tak boleh berdiri. Sebab kita apa? Kita pun duduk ekonomi ya kah? Ataupun kapal terbang yang jenis tak ada tempat untuk kita solat. Dan kalaupun kita boleh berdiri, kemungkinan kita susah nak menghadap kiblat. Ada banyak perkara-perkara solat yang kita akan tertinggal dan tak boleh penuhi benda-benda yang wajib dilakukan di dalam solat. Kalau kita tahu hal yang sedemikian dan penerbangan kita itu umpamanya kita nak fly pukul 4 petang umpamanya, ataupun kita nak fly pukul 8.30 umpamanya malam, maka kita hendaklah solat di luar sebelum masuk kapal terbang. Kerana di luar ni kita boleh solat sempurna. Terutama apabila pertama kalau telah umpamanya kapal terbang fly pukul 3, kita masuk zuhur pukul 1.30, kita wajib sembahyang zuhur di luar ni. Kerana itu sempurna. Kalau dah naik atas kapal terbang tidak sempurna. Ataupun kapal terbang kita pukul 4, kita boleh jamak siap-siap zuhur dan asar. Kalau kita musafir lagi, kita jamak siap-siap di bawah. Kalau tak musafir pun kita boleh jamak tamam. Kerana itu sempurna. Di atas tidak sempurna. Tak boleh berdiri, tak boleh apa. Kalau sekiranya kita dah naik kapal terbang, kata kita fly pukul 1. Kapal terbang kita dijangka sampai pukul 7 malam. Ataupun sampai pukul 8 malam. So kita akan, kalau kita nak solat tak boleh, nak belum masuk waktu. Solat waktu masuk ketika di dalam penerbangan. Ketika itu kita solat di dalam kapal terbang mengikut keadaan yang kita mampu. Tuan-tuan faham ya? Okey, saya bagi keadaan yang lain pula. Kalau kita fly pukul 1, kita sampai pukul 4. Kita tahu kita boleh sampai pukul 4. Bila kita sampai pukul 4, waktu masih ada. Kerana kita musafir, kita boleh jamak qasar. Maka kita tak solat di atas kapal terbang. Kita solat di bawah. Kerana kita mampu untuk solat dengan sempurna. Berdiri di luar daripada kapal terbang. Tak boleh kita dah masuk waktu katalah kita naik kapal terbang pukul 2, kita sampai lagi 2.30, kita pun nak semayang atas kapal terbang. Maksudnya saya nak semayang atas terbang, semayang atas terbang senang sikit, duduk lah, lagi turun ke bawah, lagi nak kena berdiri. Tak boleh dia lakukan hal itu, kerana dia mampu untuk berdiri dan dia ada ruang untuk berdiri. Melainkan dia tahu kalau dia sampai, walaupun ada masa, tapi dia dah tak sempat, lagi dia nak untuk buat pasport dia, urusan di kaunter, di border nanti macam-macam, dan dia akan lepas waktu, boleh dia solat di atas kapal terbang. Tetapi kalau masa dan ruang dia masih ada, hendaklah dia solat dalam keadaan yang elok. Kalau dia dah solat atas kapal terbang, itu yang dia mampu ketika itu, dia tidak perlu mengulangi solat dia. Tak ada solat hormat waktu dan seumpamanya. Kita tidak pakai qaul itu. Kita kata apa yang dia mampu, fa in lam tastati' fa qa'idan. Jika kamu tak mampu, kamu duduk. Ketika itu memang dia tak mampu. Kalau dia keluar nak tunggu kapal terbang sampai, waktu pula habis. Dan ini perlu kita fahamkan kepada saudara-saudara kita yang kadang-kadang musafir dan seumpamanya. Setengah orang di bawah dia boleh semayang.
Dia nak fly pukul 2.30. Kita kata semayang lah. Dia kata, sehari semayang atas kapal terbang lah. Dia tak boleh macam tu. Sedangkan dia boleh dah masuk waktu zuhur dah. Dia boleh semayang dengan sempurna. Dengan berdiri. Tak apalah kalau dia musafir, rakaatain, 2 rakaat. Tapi dia berdiri. Kenapa dia memilih nak pergi semayang duduk? Kerana sengaja nak naik kapal terbang, nak semayang duduk. Nak ada experience sikit, dia kata. Tak boleh. Dia bukan main pengalaman-pengalaman. Ini mesti dia betulkan. Siapa yang tak betul dulu dia tersilap, afallahu amma salaf, Allah maafkan apa yang lepas. Tapi yang ke depan, kerana menunaikan hadis Nabi SAW ini, jika kamu tak mampu. Maksudnya kalau kita mampu, hendaklah kita solat dalam keadaan seperti yang diperintahkan, iaitu berdiri. Seperti yang diperintahkan, iaitu berdiri. Dan ini untuk saudara-saudara kita yang musafir dan kita yang naik kereta api juga sama. Atas kereta api mungkin kita tak boleh nak berdiri. Kereta api laju dulu. Tak bolehlah kita tengok ruang tengah ni kita semayang. Orang nak lalu tak boleh. Woi, orang nak semayang lah. Semayang lagi penting daripada apa nak lalu. Tak boleh macam tu. Itu bukan, that is not our right. Itu bukan kita punya tempat. So kita tak boleh ambil tempat orang nak lalu lalang di situ. Bahkan Imam Malik menyebut kalau orang lalu juga di hadapan kita, kita yang berdosa. Bukan dia yang berdosa, kerana kita telah sekat laluan orang. Ini disebut oleh Al-Hafiz bin Hajar di dalam Fathul Bari.